Tinggi 2009, 2010 pihak KDM memfaham pula rayuan. Kemudian 2013 bercara pula di Mahkamah Rayuan. Kemudian menang, masuk pula ke Mahkamah Tinggi. Kemudian Mahkamah Persekutuan. Finalnya 4-3, selesai 4-3. Keputusan yang telah dibuat, kita masa itu bersama-sama memberi sokongan penuh pada kerajaan, khususnya pada KDN, dan juga bersama dengan ramai lagi lah pihak umat Islam untuk memberi sokongan pada isu kalimah Allah di Mahkamah Putrajaya pada awal 2015, tak silap saya, Januari. Dan kita ingat kes ini dah selesai, tapi dengan berlakunya keputusan Mahkamah Tinggi semalam bahawa penggunaan kalimah Allah, Baitullah, Kaabah dan juga solat ini dibenarkan pula kepada golongan Kristian bukan Islam. Ini seolah-olah berlaku penafian ataupun berlaku kita panggil keputusan pada 2015 itu seolah-olahnya sudah dicabar dan sudah tidak kuat lagi untuk umat Islam. Dan di sinilah berlaku berbagai-bagai pandangan dalam konteks dakwah dipandang yang positif. Itu kita tak nafilah, kita galakkan orang-orang bukan Islam menggunakan menyebut nama Allah dalam konteks dakwah, tetapi dalam konteks undang-undang ada perspektif. Datuk Zainul Rijal dah jelaskan tadi dalam perspektif undang-undang. Tapi saya nak menyebutkan dalam aspek keselamatan, saya sangat bimbang dan risau kerana peristiwa ini telah menyebabkan ramai umat-umat Islam yang ada. Untuk makluman ya, awal Islam sekarang ni, umat Islam dalam Malaysia ni tengah stres sekarang ni. Kita stres dibeban dengan masalah COVID-19, dengan peristihan darurat, dengan lockdown, PKP dan sebagainya, ekonomi merundung, pengangguran berlambak. Kita tengah stres dengan berbagai isu lah, termasuk vaksin dan sebagainya. Dan kemudiannya dalam keadaan kita dalam stres ini, kita dibeban pula lagi dengan kes Rosliza kalah, kes Iki Putra, kes liwat baru ni pun kita seolah-olah mahkamah syariah kita dinafikan haknya. Dan juga yang terkini isu kalimah Allah ini sangat memberikan kepedihan dan kesakitan kepada kami para umat Islam yang majoriti dalam negara ini untuk beramal dengan agama kita dengan aman. Kerana perkara yang berlaku ini seolah-olah pihak yang berkaitan, yang berkenaan tidak mengambil kira soal keselamatan. Sedangkan isu ini sebenarnya kalau kita lihat tahun 2014-2015 waktu kes di Mahkamah Persekutuan di Putrajaya, jelas rakyat telah bangkit, datang beramai-ramai ke mahkamah. Saya nak bertanya kepada pihak yang berkaitan, adakah tidak cukup lagi kes yang lalu telah membangkitkan kemarahan dan semangat yang luar biasa kepada umat Islam? Adakah di musim COVID-19 ini nak dibakar lagi dan nak rosakkan lagi sakit hati orang Islam sehingga akan berlaku perkara yang tidak diingini? Kerana kita kena tahu sensitiviti agama, terutama sekali di Semenanjung. Mungkin situasi di Sabah Sarawak berbeza. Nah, tapi kalau di Semenanjung ini kita kena faham, ini sentimen masyarakat kita dengan kesucian kalimah Allah ini tidak boleh dipermainkan. Kalau sudah diguna pakai oleh orang yang bukan Islam dan ditulis atau ditampal di mana-mana yang tempat yang tak sepatutnya pun, nanti akan jadi isu, akan jadi kemarahan. Sebab ini kalimah suci. Begitu juga istilah solat, istilah Kaabah, Baitullah dan sebagainya. Dan kita juga nak tahu, adakah pihak agama Kristian kalau dia tak menggunakan kalimah Allah ini, ibadah dia tak sah, amalan dia tak sah. Nah, selama ini tak ada pun perkara ini ditimbulkan. Dan apa yang lebih membimbang berdasar pada kes murtad dan cubaan murtad yang pihak Jabatan Agama
selamatkan, dan saya sendiri terlibat menyelamatkan banyak kes anak-anak orang Melayu yang murtad, dan kajian-kajian daripada NGO kita. Agenda sebenarnya nak memasukkan kalimah Allah ni terutama dalam Bible dan juga di dalam sebaran-sebaran risalah, seperti berlaku di Langkawi, ada gerakan untuk menyebarkan risalah, dan juga berlaku di Penang itu hari, menyebarkan kepada pelajar-pelajar sekolah kita, adalah untuk memudahkan, mengelirukan orang-orang Islam itu sendiri. Sehingga kan dalam tanpa kita sedar, gerakan murtad itu berlaku secara perlahan-lahan. Dan gerakan ini digunakan dengan peluang-peluang yang ada, terutama dalam istilah bahasa yang seolah-olahnya pada luarannya nampak okey semua, tetapi akidah dan pemikiran dalam diam-diam terpesong kepada kepercayaan yang baru yang diselewengkan. Ini yang berlaku, dan ini kebimbangan kepada penguasa-penguasa jawatan agama, dan juga kebimbangan kepada pihak keselamatan KDN, keselamatan laluan negara. Dan ini kebimbangan kita kepada umat Islam, kerana gejala murtad dan gejala kerosakan akidah ini boleh berlaku dengan bahasa-bahasa yang ditulis, sama ada dalam sebaran-sebaran video, dalam WhatsApp, ataupun di dalam tulisan-tulisan dalam majalah dan sebagainya. Dan ini boleh merosakkan akidah orang Islam. Jadi kalau apa jaminannya kalau benda ini diguna pakai, mereka tak selewengkan kalimah suci ini? Apa jaminannya mereka tidak menyelewengkan? Kerana gerakan yang murtad ke Islam sebelum ni ternyata mereka dah selewengkan benda ini melalui tulisan-tulisan dan bahasa-bahasa yang mengelirukan ini. Jadi kalau dah Bible pun ditukar dalam kalimah bahasa Melayu dan ditulis pula dengan nama Allah dan sebagainya, maka orang-orang jahil, orang-orang yang belum faham Islam di kalangan orang anak Melayu Islam sendiri pun boleh terpesong dengan bacaan-bacaan yang mengelirukan, komik-komik, majalah-majalah yang sekarang ni banyak disalahgunakan, macam juga versi komunis yang dibuatkan kartun, seolah-olah menggambarkan silibus mata pelajaran sekolah yang konon menggambarkan komunis sebagai pahlawan negara. Ini juga satu benda yang dalam bentuk tulisan, sehingga kan menggambarkan benda yang salah seolah-olah jadi betul. Dan benda inilah yang sepatutnya kerajaan dan juga pihak-pihak yang berkaitan faham. Isu keselamatan adalah isu yang sangat sensitif. Kita tak mahu perkara-perkara seperti 13 Mei, seperti perkara-perkara perkauman yang berlaku di negara-negara yang berkelahi atau berperang sesama sendiri kerana agama. Kita tak nak benda tu. Tetapi kalau dirosakkan ataupun diceroboh hak-hak kesucian agama orang Islam, sudah tentu perkara ini kita tak boleh kawal. Kerana ramai di sana, bukan semua orang boleh sabar seperti kita. Kita bimbang golongan-golongan yang tidak dapat menahan sabar, boleh akan membuat perkara-perkara yang boleh membuatkan ketenteraman negara kita akan berlaku kekacauan dan huru-hara. Ini yang kita takut. Itu pandangan saya. Terima kasih.